Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan yang ketiga daripada rukun-rukun taubat. Yang pertama, hendaklah seseorang itu berazam, bersungguh-sungguh di dalam hati hendak meninggalkan dosa yang telah ia lakukan dahulu. Lebih-lebih lagi melibatkan dosa itu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia meninggalkan segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga, bahawa dosa yang dahulu ada ia seumpama barang yang ia meninggalkan dengan ikhtiarnya pada manzilahnya, yakni pada darjatnya dan pada tempatnya, tiada pada rupanya. Yakni bahawa dosa yang dahulu dia pernah lakukan dulu, yakni melibatkan dosa-dosa besar, maka dia kena tinggal dosa yang seumpama yang pernah dia buat dulu. Kalau dosa dahulu, contohnya dosa minum arak, dia pun nak tinggalkan dosa minum arak, maka dosa yang pernah dia buat dulu, dosa minum arak, dia kena tinggal juga dosa judi. Pakai contoh. Maka dosa yang seumpama yang pernah dia buat dahulu, dia kena tinggal juga. Dengan ikhtiarnya jelah, dengan pilihan dia sendiri. Bukan kerana dia tak boleh nak pergi main judi, dia tinggal tak, dengan pilihan dia sendiri, pada manzilahnya, pada kedudukan dia, pada darjat dia, ataupun pada tempatnya, tiada pada rupanya. Yakni bukan dosa hak minum arak tu, iaitu dosa judi. Dosa minum arak tu dia kena tinggal, dan termasuk juga dengan dosa judi ataupun dosa-dosa yang lain yang sama taraf dengan dia. Sama kedudukan, yang besar-besar dosa. Tiadakah engkau lihat bahawasanya syekh tua yang lumpuh? Tua, syekh tu maknanya orang tua. Syekh ni ada tiga makna. Dua makna lah. Satu, syekh merujuk kepada orang muda. Satu, syekh merujuk kepada orang alim. Kalau kira muda tua, dia alim, dipanggil syekh. Yang kedua, syekh ni berumur 40 tahun ke atas. Maka 40 tahun ke atas tu dia kira tua. 40 tahun ke bawah muda. Macam saya muda lagi lah. Dah sampai 40 lagi. Maknanya, maka syekh, yang ini orang tua yang lumpuh, yang telah mendahulu daripadanya zina. Maknanya dahulu dia pernah berzina. Dia tua tapi dalam keadaan lumpuh. Dulu dia pernah berzina, tak tahu lah dalam keadaan dia lumpuh tu dia berzina, ataupun dulu dia molek, leni lumpuh, mati sebelah dan sebagainya. Dan memutuskan jalan apabila berkehendak bahawa taubat daripada yang demikian itu. Maka dia putuskan bahawa dia tidak mahu lagi melakukan perbuatan tadi, dan dia kata dia nak bertaubat pada Allah. Di atas perbuatan dulu nak taubat dah. Maka dia kata yang demikian itu dapat akan dia taubat. Maka dia pun bertaubat, dan taubat dia dikira orang yang bertaubat. Tiada mustahil atasnya, kerana belum lagi tertutup daripadanya pintu taubat. Dan tidak mustahil taubatnya diterima oleh Allah, kerana pintu taubat tidak lagi tertutup. Bila pintu taubat tertutup? Pintu taubat tertutup yang pertama apabila nyawa duduk dekat halkum dah. Masa tu kita bertaubat pun tidak diterima oleh Allah, kerana dia sedar dah dalam keadaan nazak dah, nyawa duduk kat halkum, baru nak bertaubat, tidak diterima oleh Allah. Firaun yang terkenal dengan zalim dia, sombong dan angkuhnya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa kata? Firaun. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa dia mengaku dia Tuhan? Sebab Allah Ta'ala beri macam-macam pada dia. Allah Ta'ala beri sihat. Firaun salah seorang yang tidak pernah kena sakit. Tak sakit je, 500 tahun duduk tak sakit. Kemudian kaya yang bersangatan kaya, kerajaan yang begitu lama, kehidupan yang sangat mewah, pengaruh yang sangat ramai.
Semuanya boleh pada Firaun. Akhir sekali bila Allah Ta'ala membelahkan wa isfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Tak kala Allah Ta'ala membelah lautan menjadi beberapa lorong, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya beserta Nabi Harun melalui lorong-lorong yang lautan dibelah jadi lorong tadi. Kemudian dia kata kami tenggelamkan mereka. Fa anjaynahum wa awraqna ala fir'aun. Kami selamatkan kamu Musa, Harun dan pengikutnya, wa awraqna, dan kami tenggelamkan ali fir'aun, puak-puak Firaun. Masa Firaun duduk dekat tengah-tengah lautan, lautan tadi yang terbelah tu daratan dia kering. Padahal dia air, asalnya air kering. Kemudian kiri kanan tu dia tengok air, dia pun setuh air kiri kanan, dia pun tahu ini adalah mujizat, bukan sihir. Ahli sihir tak mampu buat macam ni. Kemudian bila dia sedar saja ahli sihir, akhir sekali laut tadi terkatuk balik. Bila laut tadi terkatuk balik, maka ketika itu dia hampir-hampir mati dah. Dia berkata, Firaun berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Bila dia kata, bila nyawa duduk dekat halqum dah ni, maka dia pun kata, saya beriman dah. Yakni dengan kata nak bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Taubat yang macam ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana nyawa duduk kat halqum dah. Selagi mana nyawa di kandung badan, lagi itulah kita boleh bertaubat. Dan pintu taubat tidak tertutup. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Ghafur. Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya dengan syarat hamba-hamba dia ikhlas dalam melakukan taubat kepada Allah. Yang kedua, taubat tidak diterima oleh Allah Ta'ala apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur. Hari ini matahari naik belah timur, jatuh belah barat. Selagi mana matahari naik belah timur, jatuh belah barat, lagi itulah pintu taubat dia terbuka. Maka apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur, pintu taubat tertutup. Sebelum matahari nak naik belah timur, akan berlaku cuaca yang sangat panas. Sebab apa panas? Dalam satu hadis riwayat daripada Tirmizi, Nabi kata dalam satu kuliah tu digambarkan kuliah maghrib kerana matahari dah tenggelam. Nabi tanya pada sahabat Nabi, wahai sahabat, ke mana perginya matahari? Matahari dah tenggelam. Matahari dah tenggelam di atas, sekarang ni matahari dah terbenam, ke mana perginya matahari? Sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul Maha mengetahui. Katanya Rasulullah, matahari pergi menghadap Allah. Matahari ni dia tenggelam ni, lepas dia tenggelam dia menghadap Allah Ta'ala, dia akan repot pada Allah. Apabila sampai satu peringkat manusia terlampau engkar kepada Allah, banyak sangat maksiat. Banyak sangat maksiat. Pergi sini ada, pergi sana ada, maksiat merata-rata. Dan kebaikan sangat sikit. Dan perbuatan perkara-perkara kebaikan ni tidak dapat sambutan. Perkara-perkara kemungkaran ni dapat sambutan yang begitu banyak. Orang terlampau ramai buat maksiat. Maka malam matahari pun menghadap pada Allah. Matahari kata, ya Allah, aku tidak mau lagi keluar. Kamu keluar dah. Dan Allah Ta'ala kata, keluar kamu daripada belah timur. Maka matahari pun keluar. Bila dia balik saja, dia kata tambah keluar. Maksiat semakin banyak. Maksiat semakin banyak. Bila maksiat semakin banyak, sampai pada satu peringkat Allah Ta'ala simpan matahari tadi selama 3 hari 3 malam. Matahari tak keluar. Batu kita dekat negeri akhirat, di antara saksi kita yang kita melakukan perbuatan di atas muka dunia adalah matahari. Matahari kabur ni, sekian pukul ada dalam majlis ilmu. Sekian pukul ada di masjid, ada di surau. Sekian pukul ada di surau heboh. Matahari kabur. Dia akan jadi saksi kepada kita. Maka dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala simpan matahari beberapa hari. Bila simpan matahari beberapa hari, katanya di bawah arasy Allah Ta'ala. Kemudian matahari pun naik belah barat. Sebelum nak tu, matahari ni dia panas dah. Oleh akibat dia tengok maksiat banyak, jadi semakin panas.
Sebab tu cuaca jadi sangat panas. Kemudian bila cuaca sangat panas, disimpannya matahari. Bila simpan matahari, orang pun tidur malam, tunggu-tunggu matahari keluar, tak keluar-keluar. Bila tak keluar-keluar, ada beberapa golongan yang sedar. Golongan yang pertama adalah golongan yang sembahyang tahajud. Dia bangun sembahyang malam, dia tunggu subuh. Lepas tu dia masuk subuh, dia sembahyang subuh. Dia tunggu curah nak makan roti canai. Tengok-tengok, gelap pas sudah. Gelap. Betul-betul gelap. Tak cerah-cerah. Maka dalam keadaan macam tu, dia pun sedar. Ahli tahajud. Dia pun sedar. Masa ketika tu dia gerak anak beranak dia. Dia kabur kena bangun dah ni. Kaki pintu taubat nak tertutup dah. Dia pun buat orang yang sedar. Yang kedua orang yang sedar adalah orang penghafal Quran. Orang yang penghafal Quran, dia bangun malam-malam dia hafal Quran, dia hafal-hafal baca, dia kata kadar ni kalau lepas main subuh ni memang cerah dah. Dia baca-baca gelap lagi. Dia baca-baca gelap lagi. Kemudian hak bangun sebelum ada subuh tadi, dia baca hafal Quran, patutnya cerah dah, tapi gelap sama. Gelap sama, maka dia sedar bahawa matahari tidak keluar-keluar. Golongan yang ketiga adalah golongan yang pergi masjid ke surau, yang tiap-tiap harinya hatinya bergantung pada masjid dan surau. Jadi siapa yang hati dia ingat surau, ingat masjid, tujuan ingat surau, tujuan ingat masjid, nak belajar, nak buat amal ibadat. Ada orang juga pergi surau, pergi masjid, pergi batang, dia pergi curi paip-paip apa? Paip-paip air. Kita tengok nak ambil wuduk, air tak ada. Hilang. Jadi akhir sekali dia pergi semayang berjemaah. Dia semayang berjemaah, semayang subuh, tunggu, tengok gelap sungguh. Maka dia tahu ketika itu matahari tidak keluar. Golongan ini akan balik rumah, kemudian kejut keluarga-keluarga, beritahu dan buat amal ibadat, tak ambil berat dah orang lain. Tidak ambil berat dah orang lain. Golongan yang kedua yang tidak sedar, golongan ahli dunia. Duduk dekat kelab danduk reggae. Danduk. Mem, joget sampai ke pagi. Sampai ke pagi, Allah cerah pagi dah. Lewat dah pagi, keluar tengok, malam lagi. Masuk semula. Masuk semula, joget pula. Ni set-set dandut. Ni kumpulan dandut ni. Ataupun ahli-ahli dunia. Maka ahli-ahli dunia tidak sedar dah ketika itu. Ketika itu tidak sedar. Yang sedar pun minta tolong orang tu, orang-orang yang ahli akhirat pun sibuk dengan dia ibadat dia. Tiba-tiba masa ketika itu matahari naik belah barat. Masa naik belah barat, pintu taubat tertutup. Maka ketika itu orang menangis, meraung, macam-macam keadaan. Kata ulama, kalaulah sebelum pada tu memang ibadat dia macam tu lah. Tidak ditambah dah lagi selepas matahari naik belah barat. Kalau maksiat dia banyak tu lah. Tidak ditambahkan lagi. Lepas pada tu dia buat maksiat, tidak dikira dah. Tak ada apa dah. Dan dia taubat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam keadaan yang pertama nyawa duduk kat halqum, yang kedua dalam keadaan matahari naik belah barat. Maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kerana pintu taubat belum tertutup daripadanya. Belum lagi tertutup daripadanya pintu taubat, dan pintu taubat belum lagi tertutup, tiada dapat ia meninggalkan dengan kehendaknya akan zina, dan memutuskan jalan kerana ia tiada kuasa sekarang atas mengerjakan yang demikian itu. Maka tiada kuasa atas meninggalkan dengan ikhtiarnya, maka tiada patut disifatkan akan dia dengan bahawasanya yang meninggalkan baginya dan yang menegahkan akan dia daripadanya, kerana ia lemah dan tiada kuasa lagi. Baik, kita tengok. Jadi orang yang macam ni, dia beri contoh ni orang yang lumpuh. Maka orang yang lumpuh ni, kalau dia nak bertaubat, boleh dia bertaubat kerana pintu taubat tidak tertutup. Dan tiada dapat ia meninggalkan dengan kehendaknya akan zina. Jadi nak beritahu memang zina dia tak boleh nak tinggal dah, dia tak boleh nak buat dah zina. Sebab apa tak boleh nak buat dah zina? Boleh jadi dengan sebab dia lumpuh dah. Dulu boleh jadi tak lumpuh, dia pergi tempat zina. Sekarang ni tak boleh dah. Dan memutuskan jalan kerana ia tiada kuasa sekarang. Oleh kerana dia tak boleh berzina, dia putuskan, dia kata tambah berzina dah, tambah buat dosa dah.
atas mengerjakan yang demikian itu, maknanya dia kira tambah buat dah. Maka tiada kuasa atas meninggalkannya dengan ikhtiar. Maka dia pun tak mampulah nak meninggalkan tadi dengan pilihan dia. Maka tiada patut disifatkan akan dia dengan bahawasanya yang meninggalkan baginya dan yang menegahkan akan dia daripadanya. Maka kita tak boleh katalah dia ni nak sifatkan dia ni dia tinggal disebabkan dia ni tak mampu nak buat. Boleh jadi memang betul-betul dia nak bertaubat kerana Allah Ta'ala, kerana ia lemah dan tiada kuasa. Maka kita tak boleh nak sifatkan dia ni dia tinggal ataupun dia ni nak meninggalkan perbuatan tadi disebabkan dia lemah. Memang boleh jadi sebab dia tak rak sungguh, dia tambah buat perkara mungkar. Tapi boleh jadi juga dengan sebab dia betul-betul ikhlas, betul-betul nak meninggalkan perbuatan tadi, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ia kuasa atas barang yang iaitu seumpama zina. Tapi dia boleh buat perkara lain, perbuatan dosa-dosa besar lain. Okey, zina dah tak mampu dah, lumpuh dah. Kita pun kata, sebab mu lumpuh, mu tak zina tu. Sebab mu lumpuh, mu tu. Boleh jadi juga sebab dia lumpuh, tak boleh buat perkara mungkar. Tapi boleh jadi juga dengan sebab dia betul-betul ikhlas pada Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala uji dia macam tu, dia mari risau, ingat sungguh. Mujur ke Allah Ta'ala beri macam ni. Sebab tu saya kata dah, kita kena ada ayat mujur. Bila naik motor, rebah, patah sangat, mujur tak patah tekuk. Kena ada ayat mujur. Baru kita rasa syukur pada Allah. Piti hilang 50 ya, mujur dok 100 ya. Dia kira gitu. Maka dia kata boleh jadi sungguh dia ni tinggalkan, dia betul-betul nak ikhlas, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kena ingat, kadang-kadang dosa lain dia mampu lagi buat. Walaupun lumpuh, dia kata dia mampu lagi buat yang seumpama dengannya. Walaupun dia tidak kuasa dah nak buat tadi tu, maka dia kata barang yang iaitu seumpama zina, dia boleh buat dosa macam zina juga, tapi tak berzina lah. Dan yang memutuskan jalan pada tempatnya dan darjatnya, seperti menuduh orang akan zina. Dia tak berzina dah, belah-belah lupuh, tuduh orang lagi berzina. Ni nak beritahu dosa juga. Jadi bila dia bertaubat, baik, betul kamu nak tengok. Kalau betul kamu bertaubat dengan sebab kamu tak mampu dah nak buat perkara macam tu, maka kamu kena tinggal agak perkara-perkara lain yang dosa dia macam dosa zina. Yang dosa dia macam dosa zina, seperti apa? Menuduh orang berzina. Dosa besar menuduh orang berzina ni. Ijtanibu sab'a mubiqat. Tinggallah kamu 7 dosa besar. Dalam satu hadis. Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa dia dosa besar tu wahai Rasulullah? Asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, yakni melakukan sihir terhadap orang lain dalam keadaan perkara yang tidak sebenar. Laku sihir, jadi nak beritahu dosa besar. Buat zalim ke orang, buat khianat ke orang. Yang ketiga wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh orang tidak sebenar. Bunuh orang. Hari ini berlaku pembunuhan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan tiap-tiap hari berlaku pembunuhan. Maka membunuh itu adalah dosa besar. Dan yang keempat dia kata, wa aklu riba, makan riba. Ni jaga, ramai orang terlibat, disebut di akhir zaman semua kena belaka. Kalau tak kena pun kena debu-debu riba. Tu kena bertaubat pada Allah. Sebab kita ni banyak dosa. Satu dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai agama? Mereka itu adalah orang yang mengkhianati anak yatim, menghardik anak yatim. Kemudian dia kata lari daripada medan perang. Wattawalli aniz zahfi, lari daripada medan perang. Ini pun berdosa besar juga. Dan yang akhir kali
wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yakni menuduh orang perempuan yang salihah, perempuan yang soleh, perempuan yang baik dituduhnya berzina, amat besar dosa. Maka menuduh orang yang berzina ni dosa besar. Jadi dia ni kalau dia kata baik, orang yang tak mampu berzina, dia tidak berzina, dia bertaubat. Nak tahu betul-betul dia taubat tak taubat, dia kena tinggal agak dosa yang seumpama berzina tadi. Contohnya dalam kitab ni beri contoh seperti menuduh orang zina. Menuduh orang zina duduk rumah boleh. Kaki lumpuh pun tak apa, tangan kudung pun tuduh. Lagi mana ada mulut boleh tuduh. Maka dosa dia sangat dosa besar. Dan dusta, dan begitu juga dusta. Bercakap bohong. Ni jaga sikit, jangan cakap bohong. Nabi satu hari tengah cakap-cakap ada budak kecil seorang. Budak kecil ni mak dia ada, jadi mak dia bimbang takut anak dia ni ganggu Nabi. Maka dia pun panggil lah anak dia. Bila panggil anak dia, Nabi pun tanya, kenapa kamu panggil anak kamu? Dia kata niat dia tamburi anak dia ganggu Nabi. Dia kata nak beri makan. Nabi kata kalau kamu tidak memberi makan, maka kamu ni ditulis dusta. Memang dia panggil anak dia nak suruh jangan ganggu Nabi, tapi dia panggil anak dia. Anak dia pun datang, Nabi tanya, kenapa kamu panggil? Dia kata saya nak beri makan. Nabi kata mu kena beri makan. Kalau mu tak bagi makan, maka kamu ditulis seorang pendusta. Itu jaga. Ayatul munafik salasah. Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Dalam riwayat lain wa idza khasama fajara. Dia kata ayat tanda-tanda munafik ada 3. Cakap bohong, beri amanah khianat, janji mungkir. 3. Dalam riwayat lain bila bergaduh berbalah melampaui batas. 4. Tetapi munafik di sini adalah munafik amal, bukan munafik akidah. Munafik amal ini tak jatuh kafir. Yang jatuh kafir adalah orang munafik akidah. Maka dia kata dusta, boleh berdusta dan juga mengumpat. Ni mengumpat, jaga jangan mengumpat muslimat. Nabi menangis, bimbang. Dia kata di antara sebab wanita masuk dalam neraka adalah disebabkan banyak mengumpat. Jangan mengumpat. Ayuhibbu ahaduhum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu? Nescaya kamu akan membencinya. Jadi kalau boleh jangan mengumpat. Dia ni janji dengan saya, kata nak mari tak mari. Oh, boleh jadi dia sakit kot. Ayat gitu. Boleh jadi dia sakit. Bila dia sakit tu mungkin dia tak boleh mari. Dia tak akan jadi gitu. Takkanlah dia nak menawak dengan awak dia kata. Kita kalau kita kata gitu saya memang ada, saya kenal kok dia gitu kok. Lepas tu sambung sejam dah habis. Esok sambung pula. Sambung pula. Saya nak kebun makan dia tu kan. Habis. Jadi minta maaf, tolong janganlah kita mengumpat. Amat besar dosa di sisi Allah. Kecuali kita mengumpat, bukan mengumpat. Maknanya dalam keadaan tertentu saja boleh. Contohnya apa? Contohnya qadi tanya kepada isteri, cuba awak cerita perangai suami awak ni biar saya sesat. Kalau kita kata qadi tak boleh mengumpat. Qadi kata balik saya tak boleh nak sesat masalah. Saya tak boleh, tak baik qadi. Maka dalam bab ni boleh. Dalam keadaan ni boleh hukum dia. Yang kedua dalam keadaan saksi mahkamah, hakim tanya, okey sekarang ni awak kata awak yang berhak jaga anak. Apa bukti dia? Sebab apa awak kata suami awak tak berhak? Kita pun kata suami saya begini. Bolehlah. Untuk nak beritahu pada hakim. Nak beritahu pada hakim kan kita maksudnya tak boleh hakim mengumpat. Hakim ke putuskan anak boleh ke suami. Dah adik hakim. Kita dah kebur. Apa benda boleh? Tetap boleh. Dalam keadaan macam tu boleh. Jadi ada beberapa perkara. Dan kita kata ataupun kita beritahu atas seorang. Contohnya orang tadi ni nak jadi pemimpin. Jadi kalau kita tak beritahu, kita akan salah memilih pemimpin. Maka kita beritahu, ni dibolehkan. Tapi dengan syarat jangan tambah-tambah.
Kemudian jangan ambil cara siapa rumah tangga dia pula. Cara ke bini dia, cara ke anak dia tu tak payahlah. Kita cara hak dia hak tak betul dalam pemerintahan dia, dalam cara dia tu saja. Jangan lebih-lebih pula. Jadi jangan mengumpat amat dosa, amat besar dosanya di sisi Allah Taala. Dekat negeri akhirat akan digunting lidah-lidah dengan guntingan api neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Jadi nak beritahu, minta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni lidah yang sentiasa berzikir padamu, yang menyebut perkataan-perkataan yang baik. Dan juga mengadu-ngadu ataupun mengadu domba dia panggil. Boleh membawa fitnah pada orang. Jadi jangan kita fitnah orang, jangan kita adu-adu orang, jangan jadi batu api. Suka sangat tengok orang bala, jangan buat macam tu. Sabit kita ni kita jadi orang lain bala, sedangkan dalam Quran kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kamu ni orang-orang yang beriman, maka perdamaikanlah di antara dua orang yang berbala. Kita tengok dua orang, orang bala, kita duduk lagu. Awak tahu tak Minah kata benda kau? Tak tahu. Amin, saya nak khabar gitu. Dia pergi kata, awak tahu tak? Esok kata benda kau Minah, awak tahu orang itu kata. Dia pun kata, pandang kata korang, dia tu guna, dia pun kata balik. Balik-balik jadi belaga batu api. Jangan jadi batu api. Maka dia kata dosa-dosa ni termasuk dosa besar. Kerana sekaliannya itu maasi, kesiannya itu yang terdiri daripada mengumpat, dusta, mengadu-ngadu, dan sekaliannya itu daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan jika ada ia berlebih kurang pada dustanya, pada hak adamiyun pada hak anak Adam, orang tadi, pada tiap-tiap satu dengan kadarnya, tetapi sekaliannya itu maasi yang fa'iyah ni cabangan, yakni bukannya asal, dan menepati satu jua, dan iaitu di bawah maksiat bid'ah. Okey, baik. Jadi nak beritahu, walaupun kita katakan bahawa benda ni semua maksiat belaka, maknanya berlebih kurang daripada dosanya pada hak anak Adam, maknanya dosa dia tetap tak sama. Ada hak dosa ni lebih, ada dosa ni kurang. Hak dosa lebih memanglah berzina ni lebih daripada mengumpat, ataupun lebih daripada yang lain menurut kata. Jadi ada dosa yang lebih kurang, tapi dari segi dosa besar tetap besar belaka. Dari segi besar belaka pada tiap-tiap satu dengan kadarnya. Maka tetapi sekaliannya itu maasi, sekaliannya itu maksiat yang cabangan daripada dosa besar. Fa'iyah ni cabangan dia. Mana dosa besar dan sebagainya. Jadi bukannya asal. Contohnya nak orang berzina. Ada pun yang cabangan dia menuduh orang berzina. Jadi walau bagaimanapun semua itu dosa-dosa besar belaka, dan menepati satu jua besar belaka bagi orang yang buat perkara yang macam ni. Jangan buat dosa besar, pastikan kita bertaubat. Minta pada Allah. Kerana kata ulama, kalaulah kita ni buat amal ibadah, kemudian kita mati. Bila kita mati, masih ada pada kita satu je dosa besar. Saya contohkan hak lain comel dah. Semayang tak pernah tinggal, baca Quran tiap-tiap hari. Kemudian puasa sunat pun bagus. Memang dia baik. Orang pun tak cara orang. Dia tak mengumpat pun. Kemudian harta orang dia tak ambil. Tapi satu je andai kata dia ini memutuskan hubungan silaturahim sebagai contoh. Maka tak boleh masuk syurga. Ada dalam kitab dulu, kita ada baca dalam kitab Muhimmah dulu. Katakan bahawa ada seorang yang soleh bertawaf dekat Kaabah. Tawaf, baca Quran, semayang, kemudian puasa sunat semua dan sebagainya, terkenal dia orang yang soleh. Kemudian ada seorang tu dia ada harta sikit emas, dia beri orang ni simpan. Sebab dia tahu orang ni orang amanah, orang baik, orang soleh. Beri dia simpan. Sebab dia nak pergi berjalan, nak pergi tinggal musafir. Bila dia balik musafir, dia tengok cari orang tadi tak ada. Bila cari orang tadi tak ada, rupa-rupanya orang tadi sudah mati. Maka orang ni pergi jumpa Malik bin Dinar, kalau tak silap. Malik bin Dinar kata kamu pergi di suatu tempat dekat makam Ibrahim tu pada malam Jumaat, Musru nama dia. Di situ roh-roh orang yang soleh ada di situ. Maka diserulah nama dia.
Bila dia seru nama dia tu, tak siapa-siapa, tak mari-mari pun. Sebab nak tanya mah ni mai duana, mah saya hilang. Tanya ahli keluarga dia kata rasa tak ada khabar pun, si mati tak ada khabar pun suruh simpan emas ni. Maka jumpa Malik bin Dinar kata pergi dekat antara makam Ibrahim tu. Kamu seru nama dia. Seru nama tak ada. Esok kan pergi jumpa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kata masya-Allah, dia itu adalah ahli neraka. Kalau tak ada situ bermakna dia bersama dengan roh-roh yang jahat. Padahal orang yang sentiasa tawar puasa sunat tak kenal dengan kesolehan dia. Soleh sungguh. Tetapi dalam keadaan macam tu kata masya-Allah dia ni dia ada dalam roh yang jahat. Kalau kamu nak, kamu pergi dekat dia, dekat satu tempat yang dia katakan telaga Bauhud. Telaga Bauhud ni, telaga di sana katanya ada roh orang-orang yang jahat. Dia tempat dia di Yaman. Saya pergi ke Yaman baru-baru ni, pergi satu tempat, dia kata balik belakang sana tu Bauhud. Jauh setara mana wallahu alam. Ada orang pergi tak? Dia kata ada orang pergi dulu. Bila orang pergi tak ada siapa, bau busuk sangat. Katanya wallahu alam lah. Hanya saya pergi dekat makam Nabi Hud. Katanya di balik sana, jauh belakang sana tu, naik atas bukit cerik ke sana, dia kata ada. Dan di sana ada bau yang sangat busuk kata orang. Jadi tempat-tempat gitu tak payah pergilah kalau boleh. Jadi dia pergi ke sana, dia seru nama, mari sungguh roh dia. Dia pun tanya mana, dia kata saya punya emas. Dia kata emas kamu saya simpan di satu tempat sekian. Kemudian dia pun pergilah. Dia pun tanya lagi, dia kata sebab apa kamu ditempatkan di tempat ni, roh bersama roh orang yang jahat. Dia kata saya hanya ada satu kesalahan, di antaranya saya ada adik perempuan saya biarkan dia. Maknanya saya putuskan hubungan silaturahmi dengan dia. Kemudian dia pun balik. Bila balik dia cari mah yang disimpan, betul mah tu ada, sikit pun tak hilang. Bermakna dia memang orang soleh. Dia memang orang soleh, orang amanah, tawaf semua, buat amal ibadat, memang dia orang baik. Maka dalam keadaan macam tu, dia pun pergilah cari adik pada si mati tadi. Bila pergi cari, jumpalah adik perempuan kepada si mati tadi. Didapati adik tadi adalah seorang yang fakir. Sangat susah. Lepas tu dia tak cara. Kemudian dia pun beritahu, dia kata abang kamu sudah meninggal dunia. Abang mati pun tak tahu, dah putus belaka. Maka dia pun cerita kisah dia. Dia telah jumpa roh abang dia dalam keadaan diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah. Kemudian dia katakan dia ada buat dosa dengan kamu. Dia pun cerita. Bila cerita sikit, adik dia pun sedih. Maka adik dia kata tak apalah, saya ampunkan segala dosa abang saya. Maafkan segala dosa abang dia. Kemudian orang ni tadi mah tadi beri kepada adik. Tengok adik fakir, ambil kamu mah. Dia pun baliklah, orang tadi balik. Kemudian orang tadi bermimpi duduk di satu tempat yang baik. Orang tu kata terima kasih banyak-banyak. Setelah adik dia mengampunkan dosa dia, maka dia dilepaskan daripada azab Allah Ta'ala. Maka fahamlah kita kerana satu dosa saja. Maka siapa yang ada satu dosa saja, dosa besar, masa dia mati dia bawa dosa besar. Bila bawa dosa besar inilah yang menghalang kita nak masuk dalam. Kita dah baca Quran banyak, mengaji banyak, sembahyang banyak, puasa banyak, tapi ada dosa besar. Yang menyebabkan amal ibadat kita ini tidak terangkat ataupun terhalang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena bertaubat. Bila kita bertaubat, kita kena cek balik dosa-dosa kita hak dulu kita pernah buat. Apa yang kita buat, ada lagi tak kita balas sama sendiri, minta maaf. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baik, kita tengok. Maka dia kata menepati satu jua, yakni dia kira dosa besar belaka, dan iaitu di bawah maksiat bid'ah, dan besar lagi maksiat ialah maksiat bid'ah. Apa makna bid'ah? Melakukan satu benda kemudian dikaitkan dengan agama sedangkan tidak ada kaitan pun dengan agama.
man ahdasa min amrina hadza wa min ahdina man ahdasa min amrina hadza fa huwa raddun. Siapa yang buat satu perkara daripada urusan agama, laisa minni, dan bukan daripada aku, bukan daripada nabi, fa huwa raddun, ianya ditolak. Jangan buat perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Minta maaf di antara perkara bid'ah adalah bersanding di bulan ketika majlis perkahwinan. Sanding. Macam orang Hindu, jangan. Hak dulu, hak lepas-lepas dah tu nak buat mana hak kita. Anak kita jangan buat begitu. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dulu comel dah, tak ada dah. Dia ni naik mula. Anak masya-Allah. Kabar dah anak kata mau tambah. Anak nikah, kamu nikah ya tunggu. Kena kabarlah dalam babak ni. Dia gini kalau nak sanding ni, sanding dalam bilik lah. Sanding dalam bilik. Lepas tu tengoklah mahram saja, tengok ambil gambar gitu dah. Buat tempat comel-comel, buat dah bilik, lepas tu ambil gambar, gaji sehari. Maknanya tak ada masalah. Ni Abi dipertontonkan dia khalayak ramai. Lepas tu ada silap pula. Silap gayung, silap cetong ada belaka. Lepas tu Allah masalah sungguh. Kalau lelaki pula pakai keris panjang ni. Ayo ambil keris, ambil golok bong ke. Tak dekat tu. Ni jangan buat perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Maknanya yang bersandingan yang tidak dibenarkan syarak lah. Lepas tu tambah pula pancaragam. Pancaragam ni, hak lagu-lagu ni. Selamat pengantin baru. Lagu itu nyanyi pula. Dengan ada gitar, dengan ada muzik, panggil artis. Panggil artis. Panggil ustaz ceramah lah. Maknanya jadilah keluarga yang bahagia. Ni. Saya kena sekali pengalaman bahawa tak iman jemput saya. Masa saya duduk di Kuala Berat. Pergilah suruh majlis kahwin. Saya pun pergilah, bawa anak isteri pergilah. Pergi. Duduklah depan sikit, makan. Saya tak perasan yang belakang tu ada speaker box besar. Belakang saya. Anak dia, saya tengah makan separuh. Dia buka lagu Allah. Saya duduk depan kali. Mangat ustaz dengar. Makan bebek kurang bol dia. Kacau tengok sakit telinga satu hal. Malu kok kita pakai jubah serban dengar lagu kok pula. Okey, baik. Tak jumpa lah. Dan di bawah maksiat bid'ah. Dan bid'ah itu di bawah maksiat kufur. Bid'ah ni sangat besar dosa dia. Sangat besar dosa dia. Maka kita ni hari ni kita dah ada dah. Allah Ta'ala simpan apa Nabi tinggalkan pengajaran dia, yakni sunnah Nabi. Ikut sunnah, jangan ikut perkara-perkara bid'ah. Kalau bid'ah akidah yang besar, macam sandi tu hanya dosa besar saja, tapi taklah bawa kepada kufur. Ada bid'ah yang besar seperti pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Itu memang pahaman-pahaman yang besar, bid'ah yang besar. Dan dia kata, dan bid'ah itu di bawah maksiat kufur. Dan kufur ni satu maksiat juga, tapi bid'ah duduk bawah lagi pada maksiat kufur. Maka kerana yang demikian itu, itulah sah daripadanya taubat daripada zina. Dan memutuskan jalan. Maknanya kalau dia bertaubat daripada zina, dia kena tinggal habis dosa-dosa yang lain yang seumpama dengannya. Baik dia kata sama ada dosa mengumpat, ataupun dia kata dosa mengadu domba, atau mengadu-ngadu ni jadi batu api, ataupun dosa menuduh orang berzina dan sebagainya. Dia kena tinggal belaka iaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata yang memutuskan jalan dan sekaliannya barang yang telah terdahulu daripada segala dosanya, dan dia putuskan dia akan tinggal dosa-dosa yang dulu ia pernah buat tadi, yang iaitu sudah lemah, yang iaitu ia sudah lemah, yang ia tak mampu dah nak buat tu. Pada umpamanya pada harinya
dan pada ketikanya, pada rupanya. Maknanya dia kena tinggal lah dosa yang dia tak mampu nak buat dah, dengan sebab dia dah tua dah, ataupun dia tak mampu nak buat dah, dia kena tinggal. Bukan tinggal dosa tu saja, bahkan dosa-dosa lain. Hanya kadang-kadang orang yang buat dosa ni, dia banyak dosa mari dalam hati dia, kesalahan-kesalahan yang dia buat. Adakah Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Adakah Allah Ta'ala ni boleh ampun tak saya ni dosa yang saya ni sangat-sangat dosa, saya ni jahat depan Allah dan sebagainya. Kita nak beritahu, taubat ni memang khas untuk orang buat dosa. Kalau orang tu tak buat dosa, tidak dipanggil taubat. Kalau dia tidak buat dosa, maka bila dia buat dosa, dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah menceritakan orang yang bertaubat. Ada orang yang bunuh 100 orang, dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Saya baca dulu, yang kita cerita dulu, dia bunuh anak perempuan dia, kemudian dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Kisah Nabi Musa dahulu, ada seorang yang sangat jahat, bila dia nak mati, dia bertaubat pada Allah, duduk seorang diri, orang tu pula. Dia boleh duduk ke orang ramai, dia jahat sangat. Orang tu dia pula seorang diri duduk situ. Akhir kali mati seorang diri sana. Sebelum dia nak mati, dia kata, aku tidak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Maka dia mengadu pada Allah, dia minta taubat, Allah Ta'ala terima. Kemudian Nabi Musa diarah oleh Allah Ta'ala menguruskan jenazah dia, dan Allah Ta'ala kata taubat dia sudah diterima oleh Allah. Dan banyak kisah-kisah orang-orang yang bertaubat diterima oleh Allah. Maka yang paling penting, kita kena bertaubat dan yakinlah kepada Allah. Kalau kita bertaubat betul-betul ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima banyak mana dosa setara mana pun. Selagi mana kita ini tidak kufur, itu pun kalau dia kufur pun, dia bertaubat pada Allah, nak kembali balik pun Allah Ta'ala terima. Yang bimbang mati dalam keadaan tidak bertaubat, dengan di dosa-dosa yang kita ada. Jadi di antaranya lah dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ini diampunkan dengan ibadat-ibadat yang kita buat. Seperti kita mari majlis ilmu, dosa-dosa kecil akan terampun. Kita ambil wudu, itu dosa-dosa kecil akan terampun. Kita baca Quran, itu dosa-dosa kecil saja akan terampun. Kita berzikir lepas pada semayang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tu 100 kali tu, yang disebut dalam hadis. Kalau ada dosa sebanyak buih di lautan pun Allah Ta'ala ampun. Itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena bertaubat kepada Allah. Taubat nasuha, taubat yang betul-betul. Buktikan kita bertaubat pada Allah. Di antara bukti kita bertaubat pada Allah, yang pertama kena belajar ilmu agama. Kena belajar ilmu agama. Yang kedua, kena tingkatkan amal ibadat kita pada Allah. Mana-mana yang ada tinggal semayang, kena qadha. Mana-mana ada tinggal puasa, kena qadha puasa. Mana-mana yang tak bayar fidyah, bayar fidyah. Mana-mana ada terambil hak orang, bagi balik hak orang. Mana-mana ada tersalah dengan orang, minta maaf dengan orang. Ini tanda orang tu betul-betul nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak kita kena bertaubat, sebab kita banyak dosa, dan dosa besar ada lagi pada diri kita. Nak tahu dari mana? Ustaz tahu mana dosa besar ada pada diri kita? Kata Fudail bin Iyad mengatakan bahawa kalau mu nak tahu dosa besar tu ada ke tak ada dalam tubuhmu, kamu tak boleh buat dua perkara. Dua perkara ni kalau kamu tak boleh buat, ada dosa besar lagi pada diri kamu. Kenapa? Yang pertama, tidak boleh bangun sembahyang malam. Kalau boleh bangun sembahyang malam, ringan saja tubuh. Ringan, boleh bangun sembahyang malam. Pukul 4 bangun, pukul 4 bangun. Pergi kecil je. Bangun tu pergi sembahyang. Angkat takbir, buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, bangun sembahyang malam yang ni. Amalan orang-orang yang soleh. Kalau orang tu tak ada dosa besar, insya-Allah ringan. Dosa kecil nak buat warna, tidak lari daripada dosa. Dan yang keduanya, tidak mampu berpuasa di siang hari. Hak berat belaka ni, hak berat. Hak berat belaka. Apatah lagi kalau orang tu banyak tinggal semayang, itulah kena lagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan kita mati, sebelum kita mati, kita dah selesai belaka hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala, di samping kita bertaubat. Dan tidak memadai kalau orang tu kata hamba taubat dah daripada dulu tinggal semayang, ni nak semayang dah. Dalam waktu yang sama, dia tidak mengqadhakan semayang dia hak dulu. Dia kena mengqadhakan semayang dia hak dulu-dulu yang dia pernah meninggalkan dia. Kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu masa orang nak buat khianat Hasan Basri,
orang yang jahat, buat khianat. Buat zalim, siapa orang kapur ni kenal dia, kenal dengan jahat. Ada buat kenal dengan baik, ni kenal dengan jahat. Sebut nama dia orang takut. Sebab dia sangat jahat. Akhir sekali tak ada arah ngak dia kata buat jahat ke tok guru kali. Zaman yang orang malu kepada tok guru, zaman ni orang tak malu dah. Maknanya ustaz lalu dia tua dah agak dudung situ. Jadi nak beritahu, dalam keadaan dia kata tak ada orang dah, dia kata habis dah aku buat jahat. Habis orang kampung kenal belaka dah tu. Siapa dah buat jahat lagi? Tinggal ingat tok guru seorang dah buat jahat. Nama tok guru tu Hasan Basri. Dia pun tak ada arah gini, nak buat jahat ni kena duduk depan sekali. Dia pun masuk dalam kuliah duduk depan sekali. Bila dia duduk depan sekali je, dengar ngajar dulu. Lagi lepas mayang ni baru boleh kata. Maknanya nak buat khianat ni tapi duduk depan, wadah tahu konon-konon dia baik, dia pun tunjuk duduk depan. Kebetulan dia masuk, Hasan Basri baca bab taubat. Kebetulan dia masuk. Kadang-kadang kita baca je tak tahu. Kena atas kepala orang. Ada orang tu kata, kena atas kepala orang ustaz kan. Macam kata saya je. Mana aku tahu. Kebetulan kita dah tahu kena atas kepala dia. Jadi kebetulan masa dia masuk kuliah tu Hasan Basri baca babu taubat, baca bab taubat. Jadi Hasan Basri pun tentang taubat. Tentang terang tentang taubat tu. Di antara Hasan Basri kata, orang ni kalau jahat sangat tahu mana, kalau dia betul-betul nak bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, dia kata dosa-dosa besar dia buat dulu, at-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tak ada dosa. Dia kata semangat untung dosa-dosa dulu tu. Untung. Tapi jangan jadi macam tu. Jadi kata kita buat maksiat dulu, akhir-akhir kita taubat kosong. Kita kena ingat, kita kena bertaubat sebab kita tak tahu bila kita mati. Kadang-kadang nampak segar saja, tiba-tiba mati. Tak sajanya ngundi pula. Mana? Nampak segar je. Nampak segar. Jadi nak beritahu dalam keadaan tu kita tak tahu, maka kena taubat kepada Allah Taala. Bila saja orang kata, bila saja Hasan Basri terang tentang taubat, cerita-cerita tak taubat, dia kata kalau jahat dari mana pun dosa dia ni kosong. Maknanya Allah Taala ampunkan segala dosanya. Tak ada langsung dosa dia pernah buat. Dia kata baru dia tahu. Molek kalau dia bertaubat, minta pada Allah kata, mana hak dia buat tu buat dah. Untung saja. Dia pergi tanya, tapi dosa dia besar tak? Besar dalam hati dia mari mikir dalam hati, besar sangat dosa dia. Dia pun teringat apa dia buat dulu. Dia kata kalau pernah bakar, dia kata tok guru nak tanya sikit, dia pernah bakar rumah orang dulu. Sebagai contoh lah. Dia kata kalau kita bakar rumah orang dulu, kata, dosa orang bakar rumah orang, dia kata. Dia dah bakar rumah orang, buat khianat, habis siapa Pak zalim kepada keluarga tu. Habis dia bakar rumah orang, dia kata, kalau dia taubat boleh tak? Hasan Basri kata boleh. Boleh pula. Dia pun mari fikir benda apa. Dia fikir. Dia kata kalau dia teringat dulu dia pernah kata orang. Dia kata kalau kita kata orang, kita pukul orang, siapa berdarah, siapa sakit orang, kita taubat, Allah Ta'ala ampun tak? Ampun. Habis dosa dia teringat, dia tanya belaka. Tapi tak kata saya. Kadang-kadang orang tanya, orang suruh tanya ustaz. Kalau orang suruh tanya ustaz, ayat pelik-pelik tu. Ayat pelik-pelik. Orang suruh tanya ustaz. Kalau hak tak pelik, dia tanya. Kalau hak pelik-pelik, orang suruh tanya ustaz, bukan saya. Allah, ada sama, tak apalah. Itu orang suruh tanya, tak apalah. Jadi akhir kali dia tanya. Dia tanya tu dia kata diri dia kata orang lain. Akhir kali ada di diri dia dah perbuatan tu. Maka katanya Hasan Basri setiap kali dia tanya dosa, kata terima. Allah Ta'ala terima. Dia kata saya buat gini, terima. Kalau orang tu buat gini, terima. Kalau buat macam ni, terima. Habis. Kata terima belaka. Kata Hasan Basri ginilah. Mu kena tak Utbatul Ghulam. Dia tu. Hasan Basri tanya, Datuk Guru tak kenal orang jahat kenal Datuk Guru. Jadi Datuk Guru kata, mu kenal dah Utbatul Ghulam. Kejut je. Sebab yang tanya tu lah orang dia. Dia pun terkejut, dia kata kenal. Kata Hasan Basri, kalau Utbatul Ghulam tu taubat tu, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala terima taubat Utbatul Ghulam. Kawan tu duduk depan, dia kata saya dah Utbatul Ghulam.
Terkejut Tok Guru tadi, ingat nak buat benda. Hari start pada hari tu, dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Katanya, akhirnya dia menjadi wali Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang-orang yang soleh-soleh jadi wali, dulu-dulu dia nana kot, dulu. Tapi dan dia baik-baik pada kita. Baik pada kita. Jadi masalah bila Allah Ta'ala tengok sang hamba tadi benar-benar ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima. Kalau dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok yang keempat. Bahawa ada ia meninggalkan dosanya sekhendaknya dengan ikhtiarnya, kerana membesarkan bagi Allah Azza wa Jalla dan kerana memeliharakan daripada mukanya pada seksanya semata-mata bukan kerana takut bagi dunianya. Okey, baik. Dia kata yang keempat, orang tadi bertaubat meninggalkan segala dosa-dosa yang dia buat dengan pilihan dia. Ikhtiar dia dengan pilihan dia, bukan kerana orang paksa. Memang pilihan dia sendiri, mari timbul daripada lubuk hati dia, dia nak bertaubat pada Allah. Macam-macam kadang-kadang. Mari taubat ni, dia orang tu seorang mari kesedaran nak taubat, boleh jadi yang pertama melalui diri dia sendiri. Satu malam dia tak boleh nak tidur je. Dia nak tidur. Akhir kali mari cerita, aku nak mati dah. Dah nak tidur. Akhir kali dia fikir-fikir, tak boleh hidup macam ni. Jiwa kosong je, kena belajar amal ibadat. Mari sendiri. Kadang-kadang dia mari insaf melalui lidah-lidah guru. Dia mari dengar, masuk dalam hati dia, Allah tak, dosa aku banyak dulu. Ada seorang buat Allah. Dia cerita saya, dia kata dia ni tak pernah pergi, tak pernah, bukan kaki masjid surah lah. Satu hari dia balas dengan bini dia. Bila balas bini dia, dia pergi tak kena, hari-hari kita surah ke masjid. Dia pergi masjid. Jadi pergi masjid tu tak ada niat langsung nak pergi tengok. Tak ada niat langsung dia nak pergi tengok, tapi nak release tension. Maknanya apa ni orang panggil ni? Nak tenangkan fikiran. Nak tenangkan fikiran, duduk surau. Duduk di masjid. Jadi duduk di masjid, dengarlah kuliah. Dengarlah kuliah. Bila dengar kuliah, dah molek. Dia dengar kuliah tu kena atas kepala dia. Ustaz duk cakap orang tak pergi masjid gini. Dia kata kena dah, baru mari sini. Dia nak tenangkan fikiran, kena. Ustaz duk kata. Orang kata tu Ustaz Kamal pula. Itulah dia cerita, dia kata dia dengan kuliah Ustaz. Lepas pada tu dia pergi jumpa saya. Dia kata, Ustaz malasat di mana? Malasat di mana? Dia tanya. Lepas tu kita pergi, dia pun ada. Ada. Akhirnya sehinggakan dia dengar kuliah. Dia kata, mujur juga balas dengan bini. Mujur juga. Maknanya dapat insaf dia pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia kata melalui lidah orang. Lidah orang kadang-kadang. Kadang-kadang melalui perbuatan orang. Bila orang kata ke dia, kamu ni nak sedar diri dah, kena taubat pada Allah, umur kamu dah berapa-berapa dah. Melalui orang kata tadi, akhir kali dia pun jadi insaf. Jadi nak beritahu hidayah ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada seorang tadi, dia pun masih nak tinggal. Tinggal tadi memang keluar daripada lubuk hati dia. Bukan kerana orang paksa, bukan kerana orang bayar piti. Aku pergi piti kalau pergi masjid. Maknanya dok, bukan kerana apa-apa dok. Dia tinggal memang kerana hati dia, kerana lubuk hati dia, pilihan dia, dan kerana membesarkan bagi Allah, kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, kerana membesarkan Allah Ta'ala, mengutamakan Allah Ta'ala, nak bertaubat pada Allah, dan kerana memelihara daripada mukanya, ataupun kerana takut diazabkan oleh Allah Ta'ala disebabkan dosa-dosa yang ia lakukan. Sebab tu kita ni kena bertaubat, sebab kita manusia lemah, tidak dapat lari daripada dosa. Tiap-tiap hari selek mata saja, sampai kekejam mata balik nak tidur, dosa semua buat tiap-tiap hari. Maka tidak dapat tidur, kita kena beristighfar, minta ampun, bertaubat pada Allah. Jadi ada juga kerana orang tadi bertaubat nak jaga daripada kemurkaan Allah, kerana bimbang diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang yang berdosa, yang banyak dosa, tempatnya adalah neraka yang kekal di dalamnya, dengan arti kata diazab oleh Allah Ta'ala, yang bersangatan lama duduk dalam neraka.
Orang yang duduk dalam neraka tidak rasa, tidak mampu menahannya. Tak ada seorang rasa tahan. Kalau duduk hospital ada orang kalihnya cocok tak benda-benda pun. Duk rasa sakit sikit. Hak biasa dah. Hak biasa dah. Kena cocok. Ada orang dia tak ada apa. Orang sebut betul. Bukannya sakit, obat bius. Dalam neraka tak ada bius. Tak ada bius, tak ada apa-apa. Semua rasa sakit. Nabi kata serengan-rengan azab neraka di negeri akhirat. Paling ringan, yakni apabila diletakkan bara api neraka di bawah tapak kaki, maka menggelegak kepala otak. Inilah dia azab yang paling ringan. Nak khabar ni bukan api, bara api. Hanya diletak bara api. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa yang mana bara api itu diletak di bawah selipar dia. Ada selipar. Maknanya nak sampai ke kulit dia ada satu lapisan selipar. Dia tak selipar, tak bara api, gelegak kepala otak. Lantaran teramat sangat panas. 1000 tahun api neraka dibakar dalam keadaan berwarna warna hijau tak ada. 1000 tahun api neraka dibakar dalam keadaan warna putih. Putih ni kalau kita belajar sains ada penunu Bunsen. Artikel tu dia ni api putih. 1000 tahun dibakar api berwarna putih dan 1000 tahun kemudian dibakar api berwarna hitam. Dan apabila diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada manusia yang mampu menahannya. Lantaran azabnya sangat pedih di sisi Allah. Yang kita dah sebut sama, ajak orang buat amal ibadat. Inilah yang munasabah sama Nabi menangis siang malam. Kita dengar gambaran Allah azabnya apatah Nabi SAW yang telah dimi'rajkan oleh Allah. Nabi diperlihatkan bagaimana gambaran azab dalam neraka yang sangat pedihnya. Nabi menangis siang malam. Yang banyak Nabi menangis kepada muslimat. Istausu khaira bin nisa. Hendaklah kamu wasiat nasihat baik-baik pada wanita. Nabi sebut dalam khutbah dia. Maknanya dia pesan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat, buat baik kamu, nasihat dia kepada kaum wanita dengan kebaikan. Jadi nak beritahu, bertaubat kerana takut siksaan Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana takut dunia, takut bagi dunianya. Ada juga orang bertaubat kerana bimbang kepada dunia dia. Dia kata kalau aku tak taubat, orang tengok aku jadi jahat, orang kata ke aku, orang akan kata aku ni tak sedar diri, maka biarlah aku bertaubatlah, tamui orang kata. Ini bukan taubat kerana Allah. Ini taubat kerana dunia, takut pada orang lain kata. Maka dia kata ataupun kerana takut gugur daripada manusia, ataupun sabit dia tidak bertaubat, dia kata bimbang takut pengaruh dia hilang. Jadi cara dia kena bertaubat, kena tunjuk baik, barulah orang ikut dia. Ni bertaubat kerana makhluk, tambah kita bertaubat kerana Allah. Tak ada kena-mengena dengan makhluk. Maknanya ataupun dituntut, dipuji, ataupun bertaubat supaya orang puji dia. Allah bagusnya kamu le ni. Jadi dia pun fikir, kalau aku tak taubat orang kata aku jahat. Jadi cara macam mana? Cara kena taubatlah. Lagi bila orang taubat orang puji pula. Jadi baik orang puji daripada orang keji. Duk fikir gitu. Dulu dak cara semayang dak cara ni orang duk puji sama. Dengan sebab kita bertaubat. Jadi bukan taubat kerana dipuji. Siapa yang bertaubat kerana dipuji, maka taubat dia sia-sia, tidak diterima oleh Allah Taala. Ataupun berkehendak sebutan pada orang banyak, ataupun nak sebut jadi sebutan ramai. Biar orang panggil dia, orang ni baik dah. Orang ni baik dah. Lebih-lebih lagi sebagai contoh kalau dia pemimpin. Kalau dia pemimpin, dia pun bertaubat nak cari pengaruh ramai. Dulu tak akan piah, ni pakai piah. Dulu tak akan jubah, ni pakai jubah. Dia dah bertaubat dah. Maknanya dia baik dah. Dulu dia tak cara masjid, ni dia pergi masjid sama. Nak suruh orang kata ke dia. Maka taubat yang macam ni tidak diterima juga oleh Allah Ta'ala. Ataupun doa daripada dirinya, ataupun papa, ataupun yang lainnya. Ataupun dia bertaubat semata-mata kerana dia tak mampu nak buat dah. Dan teringat dalam hati, agak nasib baik, agak tak boleh buat je. Kalau boleh buat lagi. Dah tak boleh buat, taubat.
Dah tak boleh buat, taubat dulu main judi kata, ataupun dulu buat perkara mungkar lah, dan ni dah tak boleh nak buat dah uzur dah, biar tak payah taubat tapi kalau Tuhan bagi sihat pergi pula. Ini taubat yang macam ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun papa ataupun yang lain daripada yang demikian itu. Tak kira lah maknanya taubat disebabkan kerana makhluk, bukan kerana Allah. Kita kena taubat kerana Allah Taala, sebab yang mengampunkan dosa kita adalah Allah. Kita harap benda ke orang tu tak boleh beri benda-benda kita. Orang tu tak boleh terima taubat kita, orang tu tak boleh mengampunkan taubat kita. Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Apabila orang tadi cerita kejahatan dia, Nabi kata balik sebab orang ni jahat sangat pada pandangan Nabi. Padahal orang lelaki tu nak taubat. Mari malaikat Jibril tanya, mu Nabi ke, mu yang terima taubat ke Allah Ta'ala? Nabi kata Allah. Allah Ta'ala terima taubat. Maka malaikat kata, orang yang berjumpa dengan kamu tadi nak bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat kena taubat. Taubat dengan bersungguh-sungguh. Taubat dengan bersungguh-sungguh. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia orang yang serta dalam perang Badar. Dia serta dalam perang Badar. Dia ni orang yang bersemangat menyerta perang Badar bersama dengan Nabi dan perang-perang yang lain. Satu ketika Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat berperang dalam satu peperangan dipanggil perang Tabuk. Perang Tabuk. Dalam perang Tabuk tadi, Nabi pun beritahu pada sahabat supaya menyediakan kelengkapan-kelengkapan perang mengikut kemampuan yang ada. Ka'ab bin Malik ni kalau tak silap saya, dia harta banyak. Bukan saja harta banyak, isteri pun ramai. Kemudian isteri sibuk ke anak, sibuk ke harta. Dan dia ni ada kebun kurma. Jadi kebetulan masa Nabi nak ajak pergi perang Tabuk, kebetulan itulah musim kurma cukup banyak. Maknanya boleh jadi kalau dia pergi perang Tabuk, ataupun mungkin musim perang Tabuk dia pergi ni mungkin jejah sikit lah dia punya perniagaan dia, sebab kurma tengah banyak ketika tu. Maka dia tidak ada niat pun Tabuk pergi, dia memang bersungguh-sungguh nak pergi, dan dia sibuk mencari binatang-binatang tunggangan. Orang zaman dulu nak pergi perang cari kuda, cari unta. Maka dia carilah kuda, carilah unta untuk nak pergi berperang bersama dengan Nabi. Kemudian dia pergi tengok kebun dia. Dia sibuk dengan kebun dia. Sampai masa yang ditetapkan oleh Nabi nak pergi berperang. Nak pergi berperang ni, dia dah sedialah kelengkapan dia nak pergi berperang. Dan Nabi tak beritahu ni ke mana nak pergi. Maka dalam keadaan macam tu, sahabat Nabi dengan Nabi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh terus bertolak. Ka'ab bin Malik lepas sembahyang subuh balik. Dia balik. Kemudian Nabi dan sahabat Nabi bertolak. Bila Nabi dan sahabat Nabi bertolak, dia pun mari semula tengok, Nabi tak ada. Nabi tak ada dah. Bila Nabi tak ada, sampai dekat satu tempat dipanggil Tabuk, Nabi suruh berhenti, sahabat-sahabat Nabi berhenti, dirikan kemah, berehat. Maka Nabi ni seorang yang peka pada sahabat-sahabat. Nabi tak ada tengok sahabat dia tak ada, Nabi tanya. Maka Nabi pergi kemah-kemah, Nabi tengok seorang-seorang, Nabi kata, "Aina Ka'ab bin Malik?" Mana dia Ka'ab bin Malik? Mana dia Ka'ab bin Malik? Seorang bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, habasahu burdah." Dia kata dihalang dia oleh selimut. Apa makna selimut? Maknanya dia isteri ramai, ya Rasulullah. Isteri ramai, mungkinlah dia sibuk dengan bini dia. Kata sahabat Nabi, hanya bahasa simbolik ni dihalang oleh selimut lah. Bahasa dia. Mari seorang daripada sahabat Nabi kata, yang kata tu daripada seorang daripada Bani Salamah. Seorang baru kata, "Ya Rasulullah, saya kenal sangat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukan perangai macam ni. Ni mungkin ada sebab-sebab yang tertentu ni dia tak datang ni." Maka Nabi kata macam ni lah, "Tak apa, nanti kalau kita balik kita tanya dia." Balah pun tak guna ke? Dia tak ada. Maka bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk, Nabi singgah dekat masjid. Maka Nabi pun semayang lah sunat musafir. Nabi pun semayang.
sunat musafir lagi. Nabi sembahyang sunat di satu masjid. Kemudian orang-orang yang tidak pergi berperang ni pergi jumpa Nabi ramai-ramai. Kebanyakan mereka adalah munafik. Dia kata, ya Rasulullah, hamba tak lagi perang tabur wak guana, hamba ni isteri ramai. Orang ni kata wak guana, hamba ni kereta banyak. Wak guana, hamba ni rumah dak sibuk ke rumah dak siap lagi. Macam-macam alasan dia bagi. Hamba ni nak wak guana, ya Rasulullah, negara dak habis lagi. Maka ada lebih kurang 80 orang kalau tak silap. Dak 80 orang ataupun 40 orang. Begitulah, tak ingat dah saya. Memberi alasan yang berbeza-beza. Ka'ab bin Malik dengar sorang-sorang. Nawak saja. Pas sorang-sorang beri alasan. Dah orang salah. Dia kata, hamba tak boleh nak pergi. Awak mana tak payah baca. Awak mana air banjir naik kat pinggang. Tak boleh nak pergi. Jadi macam-macam alasan. Akhir sekali, siapa dekat Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, saya dia kata kalau saya duduk dengan orang lain, depan orang, mungkin saya tak cakap benar lah. Tapi dengan Rasulullah saya akan bercakap benar. Bercakap benar. Dan saya sebenarnya tidak ada masalah untuk nak pergi. Bukan kata sakit, bukan kata tak ada apa-apa. Hanya saya terlambat saja sehingga kan saya tidak berperang, tidak sempat pergi berperang ke medan Tabuk. Nabi bila dengar sahabat Nabi yang jujur beri alasan ni, Nabi suruh dia bangun. Nabi kata, keluar kamu. Nabi kata, keluar kamu. Nabi suruh dia keluar. Bila sahabat Nabi keluar, Nabi kata pada sahabat Nabi kata pada sahabat, kamu jangan bertegur dengan Ka'ab bin Malik. Salah seorang sahabat Nabi yang dipulau oleh Nabi dan sahabat-sahabat kerana tidak pergi berperang. Maka sahabat Nabi ramai-ramai ni dengar arahan Nabi, dia pulau betul-betul Nabi. Bila dia pulau, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pergi semayang. Lepas pergi semayang, dia nak cakap dengan orang senyap, orang tak layan. Sehingga kan dia beri salam pun orang tak jawab. Orang tak jawab. Ka'ab bin Malik pergi rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah ni kawan baik dia. Pergi rumah dia, masuk dalam rumah, beri salam. Kawan tu keluar, Abu Qatadah. Dia kata, mu tak kenal ke aku beri salam lama, mu tak jawab. Dia kata, ini Ka'ab ni takkan tak kenal kawan baik dia. Dia tak jawab. Abu Qatadah tak jawab. Bila dia desak, Abu Qatadah kata, Nabi menyuruh aku dan sahabat-sahabat yang lain memulau kamu. Tapi Abu Qatadah ni dalam keadaan macam tu, dia pergi di masjid. Dia pergi masjid, dia beri salam pada Nabi. Dia tengok mulut Nabi bergerak. Dia sangka Nabi jawab salam dia. Dia pergi kat Nabi, Nabi bangun lagi. Tak layan dia. Cukup di pulau selama 40 hari. Kemudian Nabi panggil isteri dia. Nabi kata pada isteri dia, jangan kamu berbaik dengan suami kamu. Maknanya jangan kamu layan suami kamu. Isteri dia balik beritahu pada Ka'ab. Ka'ab kata, tak apalah, aku hantar kamu ke rumah ibu tua. Orang tua kamu. Maka Ka'ab bin Malik mengatur, duduk seorang diri, menangis siang malam bertaubat pada Allah. Bayarlah dia bertaubat 40 hari dia bertaubat. Lebih pada tu dia bertaubat. Dan Ka'ab bin Malik menghabiskan masa dengan menangis siang dan malam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tak marah Nabi, dia tak marah sahabat Nabi. Tapi dengan kesilapan dia tidak pergi berperang tadi. Maka dalam keadaan tu Ka'ab bin Malik sangat sedih kerana dipulau oleh sahabat Nabi dan Nabi sendiri pun pulau dia. Kalau sahabat Nabi tak apa, ni Nabi pun pulau dia. Dalam keadaan yang cukup menyayat hati dalam keadaan macam tu, sahabat-sahabat Nabi sentiasa dengan Nabi dan membiarkan Ka'ab Malik pergi semayang balik. Tengok sahabat-sahabatnya tegur pun tak, nak tegur pun tak jawab. Sahabat-sahabat Nabi lain pun tengok dia pun tak layan dia. Dan begitulah keadaan Ka'ab bin Malik. Sehingga kan Ka'ab bin Malik rasa perasaan dia sangat tertekan dan sangat sedih. Sehingga kan dia duduk dalam rumah sampai satu ketika dia tak pergi ke masjid. Sedih. Tiba-tiba turun ayat menceritakan surah Taubah. Saya lupa dah ayat tu. Turun ayat Taubah. Maka Nabi pun membaca ayat tadi. Ini wahyu daripada Allah. Dalam surah tu dipanggil surah Taubah. Nabi pun baca. Bila Nabi baca, sahabat Nabi tanya, ayat ini ditujukan kepada Ka'ab ke? Ka'ab. Nabi kata ya. Allah Ta'ala menceritakan tentang Ka'ab bin Malik.
Maka sahabat Nabi minta izin, ya Rasulullah, boleh tak saya beritahu kepada sahabat Ka'ab bin Malik tentang berita gembira ini? Maka Nabi kata silakan. Sahabat Nabi ni pergi berlari-lari nak khabar berita gembira. Bila sampai dekat rumah Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik sedang menangis. Sedang menangis. Katanya, dia kata, wahai Ka'ab, ini ada satu berita gembira. Kata Ka'ab, tidak ada berita gembira bagi aku kecuali Rasulullah, Allah dan Rasul kasih pada. Mu jangan ceritalah, cerita apa-apa, dapat harta banyak ke, dapat duit banyak ke, dapat apa-apa, aku tidak gembira sedikit pun. Yang menggembirakan aku adalah Allah dan Rasul mengampuni aku. Dia minta tu. Dia kata ni berita gembira. Dia kata aku tak mau dengar berita gembira. Dan ketika tu dia dalam keadaan menangis. Katanya sahabat Nabi, ni ada berita gembira tentang kamu ni. Tentang ni, mau tak aku nak beritahu pada kamu? Dia kata aku tak mau dengar. Kerana tidak ada gembira bagi aku dah. Akhir kali sahabat Nabi kata, Allah Ta'ala turunkan ayat tentang diri kamu. Turunkan ayat tentang diri kamu, tentang taubat kamu diterima oleh Allah. Ka'ab bin Malik seolah-olah tidak percaya. Dia tanya kepada sahabat, betul ke macam tu? Dia kata, absyir, berita gembira buat kamu. Gembiralah kamu. Yakni Nabi telah membaca ayat menceritakan tentang kamu, taubat kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Ka'ab bin Malik betul-betul menangis ketika itu. Menangis. Rasa terharu. Dan kemudian orang pun hantar dia di hadapan Nabi. Dan Nabi membacakan ayat tadi, menceritakan tentang taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keikhlasan yang ada dalam jiwa, dalam hati Ka'ab bin Malik. Dan ketika itu sahabat Nabi menangis ramai-ramai, rasa terharu. Dan orang kata, untung kamu Ka'ab, untung sebab nama kamu, cerita kamu diceritakan dalam Al-Quran. Kita baca kira surah Taubat adalah menceritakan tentang Ka'ab bin Malik yang taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkanlah, bukan tidak mahu pergi berperang dengan Nabi, dah siap sedia dah dengan kenderaan, dan memang nak pergi perang, tetapi oleh kerana terlalai sedikit saja, Allah dan Rasul menghukum Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik ni orang yang ikhlas, betul-betul nak taubat pada Allah, betul-betul nak taubat pada Allah, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Taubat tu bersungguh-sungguh, bukan main-main taubat. Taubat dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maknanya bukan sehari dua hari. Pak taubat pula menangis siang malam. Bukan taubat ambil nak taubat, taubat rekod buat. Bukan gitu. Bukan cara macam tu. Taubat bersungguh-sungguh, menangis siang malam menangis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah kita bertaubat pada Allah. Yang pertama, kita mengaku depan Allah memang kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa ni orang yang banyak cakap lagi banyak dosa. Kemudian di samping kita banyak dosa, kita minta pada Allah, terimalah taubat kita. Terima taubat kita dan terimalah amalan kita, dan jauhkan diri kita daripada azab api neraka. Dan kita minta Allah Ta'ala meredai kita di dunia dan juga di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله